Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita ni Hidayatus Salikin dalam bab maksiat yang zahir. Ada beberapa perkara maksiat yang zahir ni banyak. Kita telah bincang beberapa anggota. Perbincangan kita sambungan kepada penyakit lidah. Kita dah bagi tahu dah penyakit lidah ni payah nak cari ubat. Di hospital jumpa doktor pakar pun tak jumpa. Jadi dalam kitab kita ni kata penyakit lidah ni kita kena jaga dia daripada beberapa perkara. Yang pertama adalah engkau pelihara lidahmu daripada berdusta. Jaga lidah kita ni jangan cakap dusta. Jangan cakap dusta sekali-kali. Itu perbincangan lepas. Yang kedua, peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Kalau kita rasa tak mampu nak tunai janji, jangan berjanji. Bila kita menyalahi janji, kita telah termasuk dalam perbuatan munafik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang. Ini berat. Penyakit yang ketiga ni, lidah ni, jaga lidah daripada mengumpat orang. Kerana dosanya sangat berat yang kita telah dengar ada baru ni. Cumanya dikecualikan bercakap tentang orang. Apa makna mengumpat? Mengumpat yang dilarang di sini iaitulah bahawa engkau menyebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya. Kalau orang tanya apa makna mengumpat? Mengumpat ni iaitulah kita sebut hal orang lain, kalau tuai dia dengar, dia marah, dia benci. Itu makna mengumpat. Itu kalau betul. Kalau tak betul, kita telah buat fitnah, tuduhan kepada dia pula. Nabi kata kalau betul mengumpat. Kalau tak betul, kamu kata kamu telah buat fitnah pada orang itu. Berat lagi. Mengumpat ni mana kalau betul. Kecuali beberapa perkara kita diberi kelonggaran untuk sebut beberapa perkara ni. Yang pertamanya, nak mengatakan akan kejahatan orang yang zalim kepada qadi. Bila kita nak pergi ke mahkamah, nak dakwa, nak report bahawasanya kita dizalimi oleh orang tu, itu tidak dinamakan mengumpat. Sebab hak kita kena pertahankan maruah. Yang kedua, mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkar angka dia. Orang ni dia buat jahat, lari tak pakar. Jadi kita kena rayak dia. Itu tidak namakan mengumpat. Sebab kita nak suruh dia berhenti daripada perbuatan tersebut. Yang ketiga, sebab meminta fatwa. Kita tanya tuan guru, tanya Tok Peti, Datuk Mufti Syekh, Sahibul Samahah, apa hukum orang ni buat gini ke saya? Tak nama mengumpat. Sebab kita nak minta hukum. Yang keempat, sebab ia menakut akan orang yang hendak bersahabat dengan orang yang fasik atau orang zalim. Orang ni zalim, sahabat kita ni nak pergi tolong, nak pergi bela orang zalim, kita kena bagi kita jangan tolong orang ni zalim. Zalim ngenak orang, ambil harta orang, rapah harta orang. Di antara kezaliman yang besar, apa dia? Menolak orang yang menolak apa yang diarah oleh Allah SWT. Ini zalim. Pasal itulah apa ni dalam Quran itu saya sebut, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar sekali. Yang kelima, nak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui. Orang ni kalau kita cakap Pak Mak ni, Pak Mak mana? Pak Mak tak rayak. Alah, Pak Mak hak mata kaca sebelah. Nampaklah tak kenal. Mana sekadar tu ya, mana sekadar bukan nak jatuh orang tu, sekadar nak windak perkenal. Tapi kalau orang kenal dah, dia tak payah duduk rayak lah hal tu. Pak Mak kecok atau Pak Mak apa saja tak payah kata. Yang keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik, atau masyhur dengan zalim, atau masyhur dengan berbuat zina, atau minum arak, atau mencuri sebagainya. Orang ni kita royak supaya orang jangan pergi dekat dia. Orang ni memang masyhur jahat. Tapi kalau sekali-sekala dia tersalah, jangan royak orang. Ni tak tahan kita ni. Orang ni gelajah kaki sekali, hak tu lah dia jaga pak tua. Dia tu gak, dia tu gak. Dia taubat lama dah. Kalau tu tu mati, dia sudah lama dah dengan taubat dia. Kita tu jaga lagi bagi dia buat. Dia salah sekali. Maknanya orang yang tak boleh kita buka rahsia ni, orang yang memang dia baik.
Orang baik, tapi dia tersalah sekali buat benda maksiat, benda mungkar. Jangan kita dedahkan kemungkaran daripada orang, sebab dia salah sekali. Hak ni yang keenam ni, orang ni memang kerja dia dah curi, kerja dia dah tak semaya, kerja dia dah apa ni, minum arak. Kita boleh kata jangan sahih dia tu kaki tak semaya tu. Jadi pasal memang dia masyhur gitu, sekali-sekala dia pergi masjid tu salah pergi. Berbeza dah. Orang baik tersalah buat sekali, ini haram kita dedahkan keaiban dia. Tapi orang ni memang perangai jahat, sekali dia buat baik, jadi tak apa kita dia tu. Mana malam ni pelik. Memang dia jenis kaki gitu. Masyhur. Jadi kita kena ingat. Penyakit yang keempat dalam apa ni? Dalam bab lidah ni lagi kita sambung yang malam ni. Engkau peliharakan lidahmu daripada mirak. Engkau dia pula ni. Mirak yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Kita jaga lidah kita daripada pelekeh orang. Mirak ni mana orang suka berbantah. Kalau berlawan dengan orang, dia yang nak benar. Kita bukan soal nak benar tak benar, soal kitanya sekarang ni nak cari kebenaran. Tapi dia nak benar kitanya, orang lain lekeh belakang. Dan jidal, apa makna jidal? Yakni berbantah-bantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan akan orang. Sekarang ni cerita ni banyak benar lah. Banyak benar cerita orang ni. Kalau kita baca dalam internet, Allahu Akbar, tak ada akhlak manusia zaman ni. Dia ambil orang dia bubuh dari tempat-tempat yang dia orang ni dia tak kenal satu masalah. Dia masuk buat senaras siap. Orang ni fulan jahat sebab gini. Dia tak pernah jumpa dengan orang tu, tak pernah tanya betul pada awak kata benda ni. Tak ada bukti, tak pernah berdepan, tak kenal pun. Tapi sudah buat tuduhan, buat macam-macam benda. Kerana ada berbeza pendapat sedikit. Kita tak jangan jadikan berbeza pendapat. Kalau kita nak tengok di kalangan sahabat berbeza pendapat banyak. Dalam Malaysia Isra dan Mi'raj, di antara sahabat besar berbeza pendapat. Ada yang mengatakan Nabi tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan Nabi tak tengok Tuhan. Waktu dia Mi'raj, terima semaya, Nabi tidak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, ada hijab nur di hadapan dia, tak nampak. Hak ni khilaf besar, tengok tak tengok Allah Subhanahu Wa Taala bukan kecil. Tapi tak ada lah sahabat kata apa dia tu gini. Cuca sahabat juga. Itu pandangan ijtihad dia. Macam mana nak buat? Banyak lagi kalau kita nak cerita bab masalah khilaf. Jadi kita sekarang ini jadikan benda kecil kadang-kadang. Selisih faham sikit je. Kita dah besar sebagai satu isu, seolah-olah orang ni tak boleh pakar. Condemn terus. Tak expired dah, maknanya expired date dia panggil. Tak boleh pakar orang ni. Kesnya sedikit kesilapan. Tulis sana sini apa ni, royak kau itu, royak kau ni, kesilapan yang sedikit ataupun berbeza pendapat. Jangan Imam Ghazali lagi dalam kitab ini jaga, jangan duduk bantah dengan benda yang ni. Dan jidal yakni berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan akan orang. Dan munaqashah fil kalam yakni membantah akan perkataan orang. Kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya. Satu ya kerja dia ni. Kerja dia ni naik dia ya. Orang lain tak kena belakang. Orang lain tu kecil belakang. Hak betul saya seorang. Kita tak boleh lawan arus. Air sungai ni kalau dia mudik lagi dia panggil. Kau mudik lah dulu. Alhamdulillah mudik ni tak, dia turunlah ke bawah. Tak boleh kita nak suruh kau nak dia kau nak naik ke atas, tak boleh. Sebab kita sekat kalau dia derah hanyut sekali dengan orang tu. Mana kita kena tergetik ikut arus perjalanan. Bukan manusia sama kepala dengan kita. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Dalil akan mari. Kata Syekh Abdul Mu'ti. Siapa dia Syekh Abdul Mu'ti? Syekh Abdul Mu'ti bin Muhyiddin Al-Khalili, seorang ahli fiqh bermazhab Syafi'i, dilahirkan di Al-Khalil, Palestin, belajar di Al-Azhar, Mesir, banyak mengarang kitab. Di antara kitab dia syarah pada kitab matan Jauhar At-Tauhid. Yang mensyarah akan matan Jauhar At-Tauhid ni, biasanya orang belajar kitab lama pun
Dia ada matan dia tu Jawharatul Tauhid. Pada bicara ilmu usuluddin, Syekh Abdul Muti kata apa? Al-mira'u munaza'atul ghair fima yad'i sawabahu walau zanna. Wal jidalu daf'ul 'abdi khasmahu an ifsari qawlihi bihujjatin qasidat tashiha kalamihi wa ibtala kalami khasmihi bighairi haqqin wa huwa muharramun. Tengok tu. Nama apa kitab dia ni? Dalam kitab Tuhfat, dalam kitab Nas ini terdapat dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Matan Jawharatul Tauhid. Artinya bermula makna mira'. Apa makna mira' ni orang suka berbantah ni? Iaitu membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya akan benarnya. Orang ni royak pendapat dia benar, kita bantah dia. Dan jika zan, jika pada zan benarnya sekalipun, ada sangkaan. Zan ni makna lebih dekat dengan yakin. Dan makna jidal itu iaitu menolakkan hamba Allah akan orang yang membantah akan dia, daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil, padahal ia mengqasad. Ia mengqasad makna ia bertujuan. Ia mengqasad makna ia bertujuan atau berniat akan membenarkan akan perkataannya dan membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan dia dengan tiada sebenarnya, dan yang demikian itu haram. Mana jidal ni kita bantah pendapat orang lain, ya betulnya kita saja. Mirak ni makna kita waktu bik condemn orang lain, nak suruh kita ya betul. Jadi semua ni haram, perbuatan yang haram. Kadang-kadang kita bantah, siapa tuduh menuduh, siapa cerca mencerca dalam perkara-perkara yang kecil. Bila mari bulan Ramadan nanti jumpa ni, kau nak semaya 20, kau ya semaya 8 tak betul. Kau semaya 8 rakaat, kau ya 20 tak betul. Nak mempertahankan dua-dua tu sunat. Siapa dia kata semaya terawih wajib? Tapi bersatu sama Islam wajib. Cerca orang, mengeji orang, mengupak orang dalam bulan Ramadan, haram ke sunat? Sunat? Haram. Nak mempertahankan benda sunat, pergi buat benda maksiat mungkar yang besar, iaitu haram. Duduk cerca orang, duduk keji orang. Oh dia tu apa ustaz tu? Maya lapar. Dia tak semaya pun tak salah. Dia jadi masalah kita sekarang ni, suka nak berbantah, suka nak orang panggil nak jatuh orang. Tu yang kerja kita. Banyak lagi lah contoh lain kerja manusia renuk pun. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi li izhari khalalin fih min ghairi an yartabita bihi gharadun siwa tahqiril ghair wa izhari maziyatil qiyasah. Itu makna mira'. Wal jidalu ibaratun an mira'in yata'allaqu bi izharil mazhabi wa taqririhi. Imam Ghazali kata dalam kitab dia Ihya, artinya bermula makna mira' itu iaitu mencela akan perkataan orang yang lain. Kita cela pendapat orang lain kerana hendak menyatakan akan cedera dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambahan. Maksudnya tak ada hubungan dengan dia. Kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang lain itu dan menyatakan akan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Biar dia mari bijaksananya, cerdiknya. Makna mirak ni kita duduk condemn orang, hak betulnya kita seorang. Itu makna mirak. Ini larang Nabi. Dan makna jidal itu iaitu ibarat daripada mirak. Mirak ni makna berlawan condemn orang, yang ta'alluq dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Kalau mirak maknanya kita condemn orang saja ya. Kita ya betul. Jidal ni masing-masing bawa dalil, tapi hak kita juga betulnya kok mana pun. Itu cara dia. Dan makna munaqashah itu am daripada mirak dan jidal. Kerana tiap-tiap daripada mirak dan jidal dinamakan munaqashah. Munaqashah itu maknanya berlawan hujah. Kita royak gini, orang itu jawab balik. Itu makna munaqashah. Sekarang ni sibuk dengan muqabalah. Muqabalah makna bertemu. Apa makna muqabalah? Jumpa, bertemu dan bercakap.
Tidak tengok saja dah. Itu makna muqabalah. Biasanya istilah muqabalah ni diguna kepada interview. Kalau dari istilah bahasa Arab, dia kata kita nak lakukan muqabalah. Muqabalah mana interview. Mana wartawan mari tanya, apa pendapat tuan dalam masalah ini? Itu mana dipanggil muqabalah. Kalau pelajar-pelajar nak masuk universiti, dia panggil interview juga. Nak minta kerja, hak kita masuk dalam jabat, kita tanya apa hukum, apa pendapat saudara, macam mana pengalaman, itu dia panggil muqabalah. Jadi kena istilah kadang-kadang kita pakai kata tahu lagu tahu gapo. Di munaqasyah lah. Bermunaqasyah ni makna kita cakap masing-masing buat tubik. Dan sah makna munaqasyah itu mukhasamah. Apa makna mukhasamah? Yakni membantah akan perkataan orang kerana ia menuntut akan haknya. Mukhasamah ni maknanya bantah orang kerana nak menuntut hak kita, atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah taala al-aladul khasim. Tulis balik bagi supaya nak baca. Inna abghadar rijali ila Allah taala al-aladul khasim. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya bahawa yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu, iaitu laki-laki yang mengekali akan berbantah-bantah. Orang ini suka bantah, yakni membanyakkan akan berbantah-bantah dan berkelahi. Orang suka balah dengan orang, suka berdebat, suka bantah dengan orang ni orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kerana sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak, dan jika benar sekalipun. Kecuali orang ni mari kondak Islam. Dia kata Islam ni tak betul, Islam ni hina orang, Islam ni menghina wanita, Islam ni apa tak sesuai dalam ini. Dia karut tu. Bila dia karut, kita wajib membetul balik apa yang salah faham dia. Itu cerita lain. Hak ni maksudnya kita nak batah pokok kita ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fil jannah fi rabadil jannah. Fi rabadil jannah. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'la al-jannah. Hadis ni rawahu At-Tirmizi dan Abu Daud. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Sanad dia hasan. Artinya, barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal iaitu batil, nascaya diperbuat baginya rumah di keliling surga, rabadil jannah. Dan barang siapa meninggalkan akan berata itu padahal iaitu benar, nascaya diperbuat baginya rumah di atas surga, dalam surga. Mana orang tak suka bantah ni, walaupun dia benar sekalipun, Allah Ta'ala buat rumah dalam surga. Ini kelebihan dia. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira' wal jidal wa in kana muhiqqa. Hadis ini mengikut Al-Iraqi kata rawahu Ibnu Abi Dunya. Rawahu Ibnu Abi Dunya, sanad dia dhaif. Artinya tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman. Maknanya seorang itu tak betul-betul, tidak sempurna iman dia sengoti. Sehingga mana? Hingga meninggalkan ia akan mirak, akan duduk mencela pendapat orang, dan jidal, yakni meninggalkan akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada ia benar sekalipun. Sibuk sekarang ni masyarakat. Ada orang telefon, ada orang tulis surat.
Biasanya dia guna email dia pakai internet. Suruh jawab, suruh. Jadi macam-macam benda. Jadi kita alhamdulillah setakat ni kita lebih baik ambil pendekat dengan Nabi Wayak ni. Tak usah duduk bantah dengan orang. Buat kerja kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi an yakhda'aka syaitan wa yaqulu laka azhiril haqqa wa la tudahin fihi fa inna asy-syaitana abada yastajirrul humqa ila asy-syarri fi ma'radil khairi fala takun dhihkatan lisyaitan fa innahu yaskharu bika fa izharukal haqqa hasan ma'aman yaqbalahu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mumarah walin nasihati sighatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa sara fasaduha aktsaru min salahiha. Tengok ni pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini sangat jelas. Artinya jangan segianya bahawa memperdayakan akan dikau oleh syaitan. Imam Ghazali kata hati-hatimu daripada ditipu oleh siapa? Oleh syekh. Syekh mana? Syaitan. Syekh ni. Dan berkata ia bagimu, syaitan mai wayak pada kita, ajak kita, kecek kita, so kata apa? Nyatakan olehmu kebenaranmu dan jangan engkau lemah dalam menyatakan kebenaranmu itu. Mana syaitan mari ajak kita suruh bantah orang. Bila orang kata kita jawab selalu. Boleh jawab. Habis masa. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan itu. Imam Ghazali kata kalau syaitan duduk godek dalam dirimu, setiap kali orang tuduhmu jawab, setiap kali orang cerita kamu jawab, tak ada kerja lain kita berdakwah, ada jawab tu dia orang. Itu semua kata Ghazali, jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan di dalamnya demikian itu. Mana kalau kita buat kerja ni, kita ikut arah syaitan, ikut debat dengan orang. Maka kerana bahawasa selama-lamanya ia hendak menghela. Apa makna menghela? Menarik atau meruntun. Menarik. Syaitan ni kerja dia nak tarik kamu. Itu makna menghela, makna menarik. Akan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Orang ni orang baik, tapi syaitan nak heret dia di atas nama kebajikan, dia masuk dalam kejahatan sebab suka duduk batah dengan orang, duduk balas dengan orang. Pergi jumpa siapa-siapa duduk condemn orang. Maka jangan engkau ikutkan, maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan dan tempat kesukaannya. Syaitan suka kita ni kalau kita balas dengan orang. Kerana bahawasanya syaitan itu memberanikan akan dikau, maka kerana menyatakan akan kebenaran itu, iaitu jadi baik serta orang yang menerima daripadamu akan perkataanmu yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat. Baik. Ini satu penyelesaian yang diberitahu oleh Imam Al-Ghazali. Kita bantah orang tak boleh. Kalau kita nampak orang itu salah, kita kena pergi bagi nasihat kepada dia. Dengan jalan memberi nasihat. Mana diberi nasihat? Pada hakikatnya bukan dengan jalan berbantah. Nasihat tak apa, berbantah jangan. Jadi kalau kita tengok orang ini salah, kita bantah dia. Dia tak dengar. Tapi kalau kita nasihat baik-baik, orang ini pakar ke tak pakar? Pakar insya-Allah. Dan bagi nasihat itu sirah. Sirah tu ada perkataan. Yang ni perkataan yang lemah lembut dan berkehendak dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, nasihat jadi bagi nyata kejahatan dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Kalau kita tengok orang ni tak betul, kita nasihat pada dia. Nasihat pada dia dengan baik, dengan cara yang tersentuh, lemah lembutnya, menggunakan perkataan yang halus, jangan duduk tekan dia. Dan kalau tidak, kata Imam Ghazali, binasa itu terlebih banyak daripada baiknya. Punah banyak daripada baiknya.
Mana kita nak bagi usaha sikit, dia jadi punah jana habis. Ini bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam bab lidah ni banyak dia nakal daripada Imam Ghazali ni, Syekh kita Syekh Mustafa. Wa man khalata mutafaqqihata hadzal asr ghalaba ala tab'ihi al-mira' wal jidal wa asura alayhi as-sumtu idza alqa alayhim ulama us-su' inna dhalika huwa al-fadlu wa anna al-qudrata 'ala al-muhajjati wal mujadalati wal munaqashati walladhi yatamaddahu bihi fafirra minhum firaraka minal asadi. Berat kan? Artinya, barang siapa bercampur dengan akan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada masa ini, hak ni sebab kata atas kepala kau ni betul semati. Kalau mau bercampur dengan orang baru jumpa fiqh, dia ni tidak mengajilah mana, baru jumpa sikit-sikit ilmu fiqh. Ghalib, apa makna ghalib? Kebiasaan atas tabiatnya itu berbantah-bantah. Orang ni dia ngaji sikit je, bantah tu orang. Hak ni tak betul, hak ni salah, hak ni macam-macam benda. Hak betul siapa? Hak betul siapa? Dia yang betul. Ini masalah. Ngaji sikit baru. Pasal tu ngaji ni kena perabi banyak. Tak tanya kita ngaji satu lain. Bila orang jumpa hal lain, apa rasa pelik lain? Ada terguana ni. Guana-guana. Tanya molek. Apa hujah, apa dalil? Ingat. Kalau kamu bercampur dengan orang belajar fiqh, baru belajar fiqh di zaman ni. Zaman siapa ni? Zaman Imam Ghazali. Tahun berapa Imam Ghazali mati? 505. Maknanya di akhir kurun keempat, awal kurun kelima, masa tu Imam Ghazali kata orang suka dah bantah. Ghalib biasa atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan mencelakan perkataan orang dan susah atasnya diam. Payah hidup dia akan bantah. Kerana menjatuhkan kepadanya oleh orang alim yang jahat. Bahawa yang demikian itu iaitu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahawa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yang dapat kepujian dengan dia. Hebat dia. Nak suruh kata kita hebat. Hebat dia tu. Boleh jawab semua orang kata. Berani. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Imam Ghazali kata firaraka minal asad, lari jauh daripada buat tu sebab lari daripada rima. Rima ni bahaya ke tak bahaya kan dekat dia? Singa bahaya. Bahayanya terkai dia patah sekok mati kita. Duduk dekat buat ni, orang suka duduk bantah duduk buat ni pun bahaya. Bahaya. Dulu kita cerita dah kan. Hak tukar di antara Labin dengan Laban. Kau tak ingat dah cerita? Tak ingat dah? Ni lemah Melayu ni panggil mudah lupa. Orang ni belajar kitab fiqh. Dengar ni nak dengar cerita ke dah ni? Dia baru belajar kitab fiqh, jumpa kitab fiqh. Baca-baca dalam bab orang mati jenazah. Dalam kitab fiqh kata, sebelum turun jenazah itu hendaklah kamu taswiyatul labin. Rumah tu la alif lam ba nun. Lam dua kali. Al-labin. Apa makna al-labin? Dia pergi baca al-labin maknanya hendaklah kamu samakan bata hak nak waktu orang ni. Sama ada dalam lahak dia tu sama dulu. Token nak baiki masa orang mayat tu. Dia pergi baca dalam kitab taswiyatul laban. Bo bagi datang. Bagi datang bagi bawah ni jauh ni. Hak sana ni batu-bata ni. Hak bagi datang tu susu. Sama ke susu. Dia pun nanti dulu nak turun mayat ni. Noh, ambil susu sebelum dikecuah dalam kubur. Berdana habislah kubur orang ni. Kita silap baca. Pasal tu kita ngaji ni kena ada guru. Kena belajar betul-betul. Kalau tidak jumpa labin. Orang baca labin, dia baca laban. Banyak lagi lah cerita lain. Cerita lain dia kata banyak cerita.
Kamu tengok benar ada satu kitab dia tulis, nama kitab dia tulis Al-Mutafaihiqun. Mutafaihiqun ni cerita orang baru belajar fiqh tapi mengaku pandai dah. Mutafaihiqun nama dia. Mutafaihiqun dia mengaji sikit tak mudah pandai. Orang lain tak betul belaka tu condemn habis. Bukan saya kata betul semua tu, kafir pula orang lain tu. Lagi dahsyat. Cara nak kafir orang ni. Berat juga ni. Jangan main kafir-kafir ni boleh neraka orang. Senang kan nak boleh neraka orang. Bukan senang. Jangan buat gerak. Sebab itulah Imam tadi kata firar fafirram minhum firaraka minal asad. Mulai daripada puak-puak hak mengaku pandai ni seperti lari kamu daripada singa. Bahaya tak bahaya? Kelima. Hak ni, yang keempat tadi, jaga lidah kita daripada berpantah, daripada memperlekeh orang. Yang kelima ni, engkau peliharakan lidahmu daripada menyucikan akan dirimu. Ni berat. Berat juga ni. Ni penyakit lidah belakang. Jaga lidah kita ni daripada duk bangga diri kita ya, suci diri. Orang lain tak betul. Siapa dia betul? Saya. Berat kata berat orang kena penyakit ni. Berat. Dan memuji akan dia, puji diri dia ya. Kalau orang tak puji, dia puji sendiri. Kerana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Tulis itu ayat surah An-Najmi, surah An-Najmi ayat 32. Surah An-Najmi ayat 32. Artinya maka jangan engkau menyucikan akan dirimu. Laguan suci diri ni bukan basuh mandi ni, tu cerita lain. Nyuci diri ni yakni jangan kamu puji akan diri kamu. Puji diri kita ya. Kalau kita lah saya belaka, orang lain tak ada. Cuma saya. Itu makna orang puji diri. Bermula Allah Ta'ala itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tuhan tahu. Huwa alim man taqwa. Siapa dia bertakwa semati. Mu tak royak pun Tuhan tahu. Baik tak seroyak tu dia. Soal. Jikalau ditanya orang akan setengah hukama. Hukama ni mana orang bijak pandai. Ahli-ahli fikir, orang cendekiawan dia panggil. Apa sebenar-benar kejahatan itu? Orang tanya, orang cerdik pandai. Ahli-ahli fikir dia panggil hukama. Apa dia makna sebenar-benar kejahatan itu apa? Maka jawabnya, bermula sebenar-benar kejahatan itu iaitu memuji seorang akan dirinya. Sudah. Orang suka memuji diri ni, orang tak betul ni, orang jahat. Dan jangan engkau biasakan akan memuji diri itu. Jangan puji diri kita sendiri. Kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murka Allah Ta'ala. Jadi kalau kita duk muji kita ya, duk condemn orang lain tak betul belaka, orang lain tak erti belaka, ini akan mengurangkan martabat kita. Sebab manusia ni ada otak atau tak ada otak? Ada otak. Kalau kita orang saya lah orang paling hebat sekali, orang yang dengar ni boleh terima atau tak boleh terima? Hebat awak. Tanya semua masalah tak boleh jawab. Hebat. Jadi orang tahu belakang. Tak payah kita duk puji kita. Biar masyarakat yang menilai kita ni betul ke tak betul. Kalau kita puji kita sendiri, kira-kira orang jadi kuat. Dia tu. Kecek dia sama. Lain pada manusia tak boleh terima, akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ni. Lagi bahaya. Hak masyarakat tak terima satu bahaya dah. Hak tu yang murka ni lagi dahsyat lagi. Masalah penjagaan lidah yang keenam, engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan suatu daripada makhluk Allah. Ini orang kita ni beri tak beri. Kadang-kadang ada setengah manusia ni suka anak benda-benda. Tak ada benda lain anak dia, kereta dia payah hidup. Dia rupa celaka menata kereta ni, payah hidup. Celaka berapa ni baiki lah dia pun. Kambing dia makan benda dia, celaka menata kambing. Anak dia pun celaka juga, dia nama celaka budak ni. Kelak. Hijau mulak anak ni berat. Ni. Jangan engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah. Jangan melaknat makhluk Tuhan.
Mal'un ni laknat ni maknanya orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru orang laknat. Bukan taraf kita nak laknat makhluk Allah. Dan daripada memaki akan suatu. Daripada yang demikian itu. Maka segianya jangan engkau laknatkan suatu yang dijadikan Allah Taala dengan laknat yang ditentukan, sama ada manusia atau binatang atau batu atau kayu atau api atau makanan atau lainnya, sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu. Mana kita laknat sorang, bahasa celaka dia ni, laknat oleh Allah Taala koyak sorang, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Walaupun dia ni orang kafir pun yang tetap boleh laknat. Mana tahu lagi dia, kita laknat hari ni esok dia masuk Islam. Betul tak? Bersalahan dengan umum, maka ia itu tadi tiada mengapa. Kata kita laknat umum lain cerita. Seperti dikatanya laknatullahi alal kafirin atau laknatullahi alal kazibin. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Apa makna? Melaknat Allah Ta'ala di atas orang-orang kafir. Itu yang sebut dalam Al-Quran. Jadi kita boleh kata Allah Ta'ala laknat pada orang kafir. Kafir mana nak tunjuk seorang-seorang orang ni? Tak boleh. Tak boleh tunjuk. Jadi pasal itulah kita jangan kita doa tuding kepada orang Islam. Ini haram perbuatan. Ada setengah pendapat orang kita ni juga. Bila ada dia tak setuju dengan mana-mana pihak, tak setuju dengan ustaz ke apa, doa, ya Allah laknatkanlah pokok ni. Mana boleh lagu ni? Laknatkanlah golongan, sebut betul nama orang ni. Tak boleh tengok ni. Dalam kitab kita ni kata orang kafir sekalipun tak boleh laknat. Bagaimana kita nak laknat orang-orang Muslim yang baik-baik? Cuma adalah silap kira dia dengan kita, tak ada sebab lah. Tak okey lah dia marah kita, tak ada sebab langsung. Cumanya betul kita betul dia cerita lain. Tapi nak laknat dia tu bukan kerja kita. Dengar molek. Sama ada manusia atau binatang atau batu atau kayu atau api, makanan dan lainnya, sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu. Ini tak boleh kita laknat. Orang tertentu. Kita jumpa saya kita esok, orang tidak Islam, Buddha ke apa, bahasa menatal anak ni. Tak boleh. Ini lagan. Orang tertentu tak boleh. Tapi kalau nak cara umum, laknatullahi alal yahud. Allah Ta'ala laknat orang Yahudi ni kerana banyak jahat-jahat dia buat. Secara umum itu ada dalam hadis dan ada dalam Quran tersebut. Quran laknatullahi alal kadzibin, laknatullahi alal kafirin. Nak seorang tunjuk tak boleh. Pasal tu lagi berbeza di antara perbuatan ini kafir dengan kita kata dia ni kafir. Contohnya kita kata, siapa-siapa dia pergi dekat pusu, dia royak, tu ayah pusu, jangan konsep ambo nak lalu kat ni, contohnya. Perbuatan tu syirik atau tidak syirik? Syirik, sebab minta perlindungan dengan makhluk, tak minta perlindungan dengan Allah SWT. Syirik atau tidak? Syirik. Tapi apa kalau kita nak kata dia mau ni kafir ni, orang yang keluar sini kafir? Tak boleh. Anta musyrik kata tak boleh. Nak akak gezek dia di kafir, itu bukan kerja kita. Dalam hadis Nabi kita sebut, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat. Perjanjian di antara orang Islam dengan kafir ni sembahyang. Faman tarakas salat faqad kafar. Siapa dia tinggal sembahyang dia kafir. Kita pergi duduk cokoh pergi jalan tengok orang tak sembahyang. Mari sembahyang asal sana, ada lagi duduk cokoh tertebak. Wakah duduk mai haji ke berapa. Kita kelik sudah sembahyang asal tunggu. Dekat kedai kopi kat dia tu. Tanya orang dia ni masa orang sembahyang asal ni gidak. Maghrib tak sembahyang dah. Sah tak sembahyang asal tak? Boleh kita tanya dia. Masa puak kafir pok ni. Boleh? Tak boleh. Kita nak akak hukum pok atas kepala kita. Tapi kita boleh bagi tahu dia, saudara-saudara, balik sembahyang lah. Tak sembahyang ni, Nabi kata orang tinggal sembahyang dengan sengaja ni kafir. Tapi nak akak hukum jatuh, nak gezek wigre dia ni kafir tak boleh. Itu kena ingat. Jangan mudah-mudah. Jangan tahu dalam masalah kafir mengkafir, dalam masalah nak kata orang ni keluar daripada Islam, ini bukan kerja senang. Batu lawan ni. Kalau kita orang ni kafir, kita kena dakwa dia. Pergi ke mahkamah. Boleh tangkap orang tak sembahyang nak pergi mahkamah. Tok qazi tanya, mu tak sembahyang ki apa? Suruh dia bertaubat dulu. Tak taubat juga, barulah dibunuh dengan kuasa mahkamah. Bukan kata orang seorang ni boleh akak baru kafir belaka orang. Jangan main. Mana sana?
seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Tetapi yang aula, yang terlebih baik aula itu, jangan engkau laknat akan seorang. Tosa laknatlah, tosa duduk main laknat anak tosa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bisyirkin. Ini satu kaedah cantiknya. Au kufrin au nifaqin, fa innal muttali'a 'ala as-sara'iri huwa Allah ta'ala, fala tadkhulu bainal 'ibadi wa bainal Allah ta'ala. Ini kaedah besar yang kita kena buat. Kaedah besar. Kau boleh kata ini? Artinya, jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seorang daripada ahli kiblat. Apa makna ahli kiblat? Iaitu orang yang pada zahirnya Islam. Ahli kiblat maknanya orang maya. Kita kata dia mau Islam. Mana tanda mu Islam? Dia pandang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila orang kata lagi ni, mu jangan jadi saksi dia ni kafir walaupun dia buat perbuatan-perbuatan yang menyalahi. Banyak lagi proses dia, prosedur itu banyak. Yakni jangan engkau hukumkan akan seorang yang demikian itu syirik atau kufur atau munafik, kerana bahawasanya melihat atas yang dalam hati manusia itu, iaitu Allah Ta'ala jua, tiada lain. Hak boleh tahu dalam hati manusia ni Allah Ta'ala. Berapa ramai di zaman Rasulullah sendiri, orang-orang munafikin hidup semaya belakang Nabi. Nabi tak amat tu, Nabi kata meni seekor ni kafir tu, tak ada. Nabi tahu. Dia kenal sifat munafik. Dan Nabi bagi tahu pada seorang sahabat nama Huzaifah bin Yaman. Ya Huzaifah, orang ni munafik. Tapi Nabi tak hamba keluar. Sebab dia telah menzahirkan dia ni sebagai ahlul qiblah, orang yang menghadap kiblat pada agama, pada Islam. Maknanya jangan kita mudah nak main kafir. Orang kita ni mudah menang. Kafir dia ni tak lagi. Bapa pergi rumah dia tu, kafir tu. Lah, dia semaya lagi. Dia puasa, dia masih mengucap. Macam-macam timbul. Lalu ni kurang ada sikit. Satu masa dulu memang gagah benar. Bawah tak boleh makan, gapo tak boleh makan. Mana kalau kita tak boleh, kita hukum lagi. Seolah-olah kita jatuh hukum atas orang itu sebenarnya. Cuma kita boleh kata perkataan lagu ni yang mengatakan hukum Islam tidak sesuai dalam ini, perkataan ini boleh membawa kepada kafir. Tapi orang itu tak boleh nak hukum lagi, kena bawa mahkamah dulu. Boleh jadi dia jahil, boleh jadi dia ditipu oleh orang. Dia kata tu satu dalam keadaan tak khabar pun dia kata tu. Tak khabar ni mana bukan cakap khabar dari segi kira-kira. Payah ke tak payah? Bukan sebagainya benda senang. Allah Ta'ala yang tahu dalam hati manusia, bukan kita. Kita tak tahu. Orang hati zahir dia Islam. Yakni jika engkau lihat akan seorang pada zahirnya Islam, istimewa pula jika ia mengamalkan amal orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan barang sebagainya, maka jangan engkau i'tiqadkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya itu menyengutukan Allah Ta'ala, atau ia kufur atau ia munafik. Jangan kita kata orang ini munafik ni, kerana tiada engkau ketahui akan yang dalam hati mereka itu. Mu tak tahu ke dalam hati, Allah Ta'ala yang tahu. Maka seigianya, dan hanya sungguhnya Allah Ta'ala jua yang mengetahui akan barang yang di dalam hati manusia itu. Maka seigianya jangan engkau hukumkan akan seorang dengan syirik atau dengan munafik atau dengan kufur, dan jangan engkau cela akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, dan jangan engkau hinakan dan jangan engkau laknat akan mereka itu. Tetapi seigianya engkau muliakan akan segala hamba Allah Ta'ala itu, dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah Ta'ala, dan jika suatu yang lain daripada manusia sekalipun. Segala jenis makhluk jangan cela belakang. Dan dari kerana inilah sesungguhnya adalah Nabi SAW tiada pernah mencela akan makanan. Nabi kita tak pernah cela makanan. Kalau dia tak setuju, dia senyap. Orang lain ni makanan tak kena, marah lalu. Oh dah kata 40 tahun dah berlaki dengan aku, tak reti lagi makan yang aku tak suka. Ya kawan tu lengah lengah-lengah duduk tombuk lagi, giling lagi. Silap berhawah sikit dia nak pakai apa ni? Nak pakai gula lemuk.
Orang tino lagi wak gula masih pedas. Marah kawan tu Tuhan dah tahu yang kawan ni tak mudah nenek. Menunggu awas pagi lagi. Sila makannya. Tak si makan sudah dia. Terima kasihlah kata. Tu dua buat makannya. Cuma saya tak lalu nak makan ni. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencela makannya. Dia tak kena dia senyap. Ni kita ni masalah. Sikit makannya silap tak kena menu dia nak Allah marah lagi. Apa benda lagu ni? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin akan makanan itu maka dimakan. Kalau dia nak makan dia makan. Dan jika ia tiada ingin akan dia maka ditinggalkannya akan dia dengan cara dicela akan dia. Kalau Nabi rasa nak dia makan, dia suruh tausih dia senyap. Ingat perangai ni. Kalau tak kena orang tino kita buat. Tak kena kawan kita pergi beli nasi. Dia beli makan ni orang kita nak tak setuju dia. Gua nak tak makan tu. Saya tak berlaku angin. Tak selera korang hari ni. Wira alasan-alasan yang tidak menggoreskan perasaan sahabat kita. Sudah majlis kamu lihat tu rumah kari lah kedah kita nak makan apa dia. Apa dia menyusah ke makhluk Allah Ta'ala tu. Dia yang salah dia buat nak jamu kita. Kita pula jadi tak kena. Ada setengah orang kita melampau ada juga. Buat makan ni penuh meja dengan ikan gula lagi, ikan siakak bakar lagi, apa jenis. Gigi dia minta maaf lah ustaz, tak ada makan ni hari ni sikit. Ni doa bolok ni lagu ni. Makan ni sikit berapa meja apa habis ni. Ini penuh tak ada tempat meja, tak bawah lagi. Jangan melampau sangat. Dah. Ala kadar tu. Jemputlah makan hok mana selera ambil. Tu kata gapo sik ke makan ni kok doa-doa pula air tak, janganlah tak ada makan ni hari ni buat penuh meja tak ada makan ni lagi. Kita nak makan buat soal air. Kekok juga lagi ni. Lagi itulah. Baiklah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu bal lima lam tal'an iblis tula umrika wa lam tushaghil lisanaka bi dhikrihi walam tus'al anhu wa tutalab bihi yaumal qiyamah wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi wa su'ilta anhu. Ini penting. Ada tambahan lagi wala tazummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Itu ini dalam kata-kata yang tadi. Artinya ketahui olehmu bahawa engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu. Pada hari kiamat nanti orang tak tanya, malaikat tak tanya, betapa tiada engkau laknat akan si fulan. Malaikat tanya, "Wa namu tak laknat orang itu?" Dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya. Tak. Tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, nasai ditanya akan dia daripadanya dan dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Iblis kita tak laknat, duk laknat orang lain. Iblis kita kena laknat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rajim yang direjam, tu mana laknat dah kita. Manusia bahasa makhluk kena rejam. Dan apabila engkau laknat akan seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala, kalau kita laknat makhluk Allah Ta'ala ni, binatang ke apa ke manusia ke, nasaya dituntut akan dikau dengan dia. Pada hari kiamat nanti mu kena panggil, apa mu laknat orang ni? Dan ditanya akan dia daripadanya pada hari kiamat. Hari kiamat gepolah kita. Lo ni sedap kecek. Tapi lepas pada ni akan tahu kita. Tak habis lagi penyakit kronik kita ni, penyakit lidah ni. Kita akan sambung lagi yang ketujuh. Engkau peliharakan lidahmu daripada mendoa atas orang, daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Ini kena ingat boleh. Nak marah secara mana kau orang pun jangan doa atas dia. Jangan doa. Jangan doa. Ni tidak senang-senang doa suruh laknat orang. Mana boleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.